أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bersiaran secara langsung pada tengah hari ini daripada surau TM ni lah. TM. Biasa kita bersiaran satu ketika dahulu lah, what is point of time, kuliah Zuhur di surau TM, surau Menara TM, surau Menara Rebung. Jadi pada hari ini ada permintaan daripada sahabat-sahabat di surau Menara TM untuk kita meneruskan lagi kuliah kita yang satu ketika dahulu pernah kita buat dekat surau tu. Lepas tu adalah atas sebab-sebab tertentu teknikal kita ditangguhkan. Ya, alright. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini, masya-Allah, daripada Indonesia, ahlan wa sahlan. Okey, jadi insya-Allah pada tengah hari ini khusus kepada warga TM. Ni hari ni jemputan tau, kata permintaan. Ya, bukan hari-hari, ini permintaan. Tak larat juga nak ceramah masa malam nanti nak mengajar lagi kan. Okey, insya-Allah jadi pada petang ini, untuk tidak menyangkan masa tengah ini, kita dalam lebih kurang sebelum pukul 2 kita berhenti. Ana nak cerita tentang kisah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyiduna Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Sayyiduna Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Cuma petang ni tak ada quiz, tak ada tajaan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qatala falyuqatil kama yuqatil Asim bin Thabit." Nabi pernah bersabda, sesiapa yang nak berperang, hendaklah dia berperang seperti Asim bin Thabit. Makna skill dia ni kan, kalau kau nak fight, nak lawan, kau kena belajar dengan Asim bin Thabit. Ceritanya, kharajat Quraisyun biqaddiha wa qadidiha wa sadatiha wa abidiha ila liqa'i Muhammadin ibn Abdullah fi Uhud. Pada tahun 3 Hijrah, tentera Quraisy keluar beramai-ramai dengan seluruh kekuatan bala tentera mereka untuk berperang menentang Rasulullah SAW di dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud berlaku pada tahun 3 Hijrah. Faqad kanat al-adghanu tashhanu suduraha shahnan. Dibayangkan dalam sirah ini, orang Quraisy ketika dia keluar nak menentang Nabi SAW, diorang keluar dalam keadaan kebencian yang amat sangat benci ke Nabi, benci yang amat sangat benci. Wa tharatu liqatlaha fi Badrin. Di samping mereka nak membalas dendam di atas kematian anak beranak mereka, saudara mara mereka yang mati dalam perang Badar pada tahun 2 Hijrah. Walan yakfi hadzalik wa innama akhrajat ma'aha al-aqail min nisa'i Quraisy liyuharidna rijala 'ala al-qital. Di waktu yang sama, antara yang hadir dalam peperangan Uhud ini ialah geng-geng perempuan, bukan muslimat, musyrikat. Ya, geng-geng kafir ni, perempuan ni pun keluar juga untuk apa? Untuk memberi semangat kepada tentera-tentera Quraisy menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudrimna al-hamiyata fi nufusil abtal. Mereka akan membakar semangat kepada pejuang-pejuang Quraisy untuk menentang tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi jumlatin man kharajat ma'ahun.
Di kalangan yang keluar dalam perang Badar ni, dalam perang Uhud ini, di kalangan perempuan-perempuan yang hadir dalam perang Uhud, siapa dia? Hindun bintu Utbah zauju Abi Sufyan. Hindu bintu Utbah zauju Abi Sufyan, isteri kepada Abu Sufyan bernama Hind bin Utbah. Hind bin Utbah ni isteri Abu Sufyan, menentang Nabi SAW. Tapi nanti panjang umur orang rezeki, kita akan dengar cerita diorang semua masuk Islam bila? Pada tahun 8 Hijrah dalam peristiwa Fathu Makkah. Lagi siapa dia? Waraithah binti Munabbih zauja Amr bin Al-As. Begitu juga seorang ketua wanita diorang jugalah bernama Raithah bintu Munabbih, isteri kepada Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala, yang juga masuk Islam pada tahun 7 Hijrah. Wa Sulafatu bintu Sa'din, dan seorang lagi ketua perempuan diorang bernama Sulafah. Bukan ketua muslimat ni, ketua musyrikat, kau tahu tak? Wa Sulafah bintu Sa'din, dan seorang perempuan bernama Sulafah bintu Sa'ad bersama suaminya Talhah, suami nama Talhah. Wa auladuha as-salasah, dan 3 anak diorang. 3 anak dia Musafi', wa Jullas, wa Kilab. Ni lagi 4 beranak. Mak, bapa, anak 3 orang. Ya, mak nama apa? Sulafah bintu Sa'ad. Suami nama apa? Talhah. Anak 3 orang, Musafi', Jullas, Kilab. 5 ekor ni pergi nak lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walammal taqal jam'an inda Uhudin, apabila bertembung antara 2 pasukan tentera Islam dengan tentera kafir dalam peperangan Uhud. Wa akhazat narul harbi tasta'ir, dan api peperangan mula menyala, peperangan berkecamuk, peperangan yang hebat. Qamat Hindu bintu Utbah wa ma'aha minan niswati wa waqafna khalfa sufuf wa akhadna bi aydihinna dufuf wa ja'alna yadribna 'alayha munshidatin. Jadi masa nak perang ni, geng-geng perempuan ni, geng-geng kafir musyrikat ni, diorang menyanyi dekat belakang. Menyanyi apa? Bagi semangat ke laki diorang, bagi semangat ke suami diorang untuk melawan tentera Islam. Apa diorang kata? In tuqbilu nu'anik wa nafrishu namarik au tudbiru nufarik firaqa ghaira wamik. Ini dia kira lagu semangat lah. Lagu semangat bagi suami diorang lawan tentera Islam. Apa makna dia? Makna dia kategori 18SX sikit. Ni budak-budak tak boleh dengar ni. Ada sampel tepi aku ni. Apa dia kata? In tuqbilu nu'anik. Bahasa mudah. Abang kalau lawan, kalau mara, nu'anik, kami akan peluk abang. Wa nafrishu namarik, kami akan bentangkan. An-namarik ni kita kata permaidani. Au tudbiru nufarik. Tapi kalau abang lari, tak lawan, nufarik, kami akan lari, kami akan pisah dengan abang. Firaqa ghaira wamik, makna kita akan berpisah buat selama-lamanya. Maknanya, kalau kau nak tidur dengan aku malam ni, kau kena lawan habis-habisan. Biar mampus pun tak apa, yang penting lawan. Gitulah. Tujuan diorang menyanyi ni untuk apa? Untuk bagi semangat kepada tentera kafir Quraisy untuk berperang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma wada'atil ma'rakatu awzaraha. Kemudian berakhirnya peperangan Uhud. Wa kutiba fiha an-nasru li Quraisyin 'alal muslimin, dan ditadikan Allah kemenangan berpihak kepada tentera Quraisy terhadap tentera Islam. Faqamatin niswatu, maka datanglah perempuan-perempuan Quraisy ini, wa tafiqna yajusna khilal sahatil ma'rakati muzaghridatin, dan diorang pergi dekat medan perang dalam keadaan apa orang kata, buat suara macam suara gitu kan. Suara nak khabar diorang ni seronok, diorang menang dalam perang Uhud. Wa akhazna yumathilna bil qatla afdha'at tamthilin. Lalu perempuan-perempuan ini dia nampak apa jenazah tentera-tentera Islam, para sahabat Nabi, dia buat apa? Dia apa buat al-muslah. Muslah apa dalam bahasa Arab? Muslah dengan mana engkau robekkan mayat ni. Ada perempuan datang nampak mayat para sahabat, fabaqarnal butun. Dia apa? Dia belah perut tentera Islam, terburai perut. Wasammalnal uyun, diorang congkil biji mata tentera Islam yang dah mati ni. Wasallamnal adhan, dan dia potong telinga. Wajada'nal unufa, dan diorang kerat hidung. Satu hari satu benda ya. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab ni, bahasa Arab ni merupakan bahasa yang Masya Allah yang hebat. Semua istilah tu berbeza, padahal makna potong belaka.
Ya, kalau kita potong kerat, potong kerat, potong kerat. Gitu je kita. Arab lain. Kalau belah perut ni kan, memburaikan perut, dia panggil baqaral batna, bukan baqara lembu tu. Fa baqaral batn. Baqara dengan mana terbelah, terburai perut. Wasamalna al-uyun, dicongkil biji mata. Samula. Kalau telinga, kita kata potong telinga, kerat telinga. Potong hidung, kerat hidung. Dalam bahasa Arab tak. Untuk telinga, salama. Wasallamna al-azan. Dan orang perempuan ini mengerat telinga. Dia panggil salama. Waja'dana al-anf. Dan wajada'na al-anf. Dan jada'a dengan makna dia orang kerat hidung. Okey. Bal inna ihdahunna lam yashfi ghaydaha illa an ja'ala bil al-unuf wal adhani qala'id wa khalalil. Dan di kalangan perempuan-perempuan kafir Quraisy ni ada yang lebih brutal. Dia buat apa? Lepas dia potong telinga, dia potong hidung, dia potong belaka ni, dia ambil telinga, hidung, dia pun buat apa? Buat kalung, dia letak benang, lepas tu dia pakai, dia buang dia punya apa, pohkong Habib Juel dia tu kan, dia letak telinga orang Islam, telinga, hidung. Wah, brutal gila kau. Mata dia balik, dia bangga, tengok aku dah berjaya bunuh orang Islam. Bangga sangat dia orang ni. Sebagai untuk membalas dendam di atas kekalahan mereka di dalam peperangan Badar. Okey. Dalam ramai-ramai orang perempuan mak lampir semua-semua ni, ya, perempuan-perempuan Quraisy ni yang mencari jenazah orang Islam ni, buat macam-macam. Ada seorang perempuan yang kita sebutkan tadi bernama Sulafah bin Sa'ad. Yang saya sebutkan tadi, Sulafah ni dia pergi perang bersama 5 anak beranak dia. Dia, suami dia Talhah, bersama anak lelaki 3 orang, Musafi', Julas dan Kilab. Sulafah ni dia pun pergi juga dekat medan Uhud nak tengok dan nak orang kata nak ni lah, nak robek, nak toreh, nak potong, nak buraikan tali perut orang Islam. Tapi bila sampai dekat medan Uhud, dia jadi masalah lain, jadi benda lain. Kenapa? Faqad kanat qaliqatan muttaribatan tantaziru ayuqbila 'alayha zawjuha aw ahadu abna'iha ath-thalatha litaqifa 'ala akhbariha wa tushariku niswat al-ukhrayat farhatan nasri. Tapi masalah problemnya, ketika perempuan-perempuan lain berseronok, suami dia balik selamat, suami dia hidup, anak dia hidup, Sulafah ni perempuan ni, Sulafah bin Sa'id ni, dia tertunggu-tunggu, mana laki aku? Laki dia tak balik-balik. Mana anak aku 3 orang? Anak dia pun tak balik-balik. Mana ni? Apa cerita anak aku? Apa cerita laki aku ni? Dia dah kelang kabut. Alright. Qala. Ada bunyi tak? Tu bunyi orang jual gas kat luar tu. Berdegung-berdegang. Marah nampak orang jual gas tu. Baida anna intizaraha qad tala abathan. Fa'awghalat fi ardil ma'arakati. Jadi Sulafah bin Sa'ad ni, dia pun pergi dekat medan perang. Mana laki aku? Mana anak aku? Tiba-tiba waja'alat tatafahas fi wujuhil qatla fa idza biha tajidu zawjaha sari'an mudarrajan bidima'ihi. Jumpa-jumpa, tengok-tengok apa dia? Suami dia dalam keadaan sari'an, ia dah terbujur kaku, mudarrajan, dalam keadaan berlumuran dengan darah. Suami dia dah mati, mampu dah laki dia. Fahabbat kalubwatil maz'urah, menyebabkan Sulafah bin Sa'ad mengamuk, meracau, merenyamlah pula, meraban macam singa kehilangan anak. Waja'alat tutliku basara fi kulli sabin bahthan an auladiha. Bila nampak laki dia mati, dia dah susah hati, berkata, anak aku mana? Anak aku mana? Dia pun cari anak 3 orang, yang Musafi', Kilab dan Julas. Dia pun cari anak dia. Fama labithat an ra'ahum mumaddadina ala sufuhi Uhudin. Tak lama kemudian tengok-tengok, anak-anak pun mampu juga. 3 mampu anak dia. Amma Musafi' wa Kilab fakana qad faraqal hayati. 2 anak dia, Musafi' dan Kilab, kedua-duanya telah menghembuskan nafas, dah mati dah. Wa ammal Julasu, adapun anak dia yang seorang yang bongsu kot ni, fawajadathu ma tazalu bihi baqiyatu ramaqin aw baqiyatu min zama'in. Jumpa anak dia yang bongsu ni hidup dalam keadaan nyawa ikan. Kan, tak mati lagi, hidup nyawa ikan. Akabat Sulafatu ala ibniha alladhi yu'alish min sakaratil maut. Sulafah bin Sa'ad ini, bila nampak anak dia masih hidup, dia pun cepat-cepat pergi dekat anak dia.
Wada'at ra'sahu fi hijriha, dia pangku kepala anak dia. Wa ja'ala tamsahu dima'an jabini wa famihi, dia sapu darah dekat muka anak dia. Wa qajai sadamu an fi ainaiha, yang Sulafah bin Sa'd ni dah kering air mata dah pasal laki dah mati, anak diorang pun dah mati, lagi seorang ni nyawa-nyawa ikan nak mati. Lalu dia kata apa dekat anak dia? Summa aqbalat alaihi wa hiya taqul, dia kata, man sara'aka ya bunayya. Kalau bahasa kita kata, nak, siapa buat engkau ni nak? Siapa yang bunuh engkau ni? Siapa yang kalahkan engkau? Siapa? Fahamma ayujibaha, lakin hashrajatal mauti mana'atu, fala ahad alaihi bisu'al faqala. Jadi anak ni tengah-tengah nyawa ikan. Nak jawab gitu. Buat cakap nak, siapa yang bunuh engkau orang? 4 beranak, siapa bunuh kau? Cakap nak, cakap. Anak ni nak cakap tapi macam tak boleh nak cakap. Cakap nak, siapa dia? Cakap. Meroyan mak dia. Lalu anak dia kata apa? Dalam keadaan nyawa ikan, sara'ani Asim bin Thabit. Tu dia. Dia pun sebut, kami telah dibunuh oleh Asim bin Thabit. Keluar nama dia, Asim bin Thabit. Janna jununu Sulafah bintu Sa'd, wajala tu'ulu wa tanshish, wa aqsama billah wal uzza alla tahda alla law'atan aw tarqa li'aina dam'ah illa idza sa'rat laha quraisyun min Asim bin Thabit. Bila dia dengar je apa dia, Asim bin Thabit bunuh korang, celaka. Mengamuk. Dia tengah hari aku tak boleh jerit sangat pasal pintu rumah tak tutup. Nanti jiran dengar, dia dah kata apa hal pula ustaz kat sebelah ni, mengamuk tengah hari, lapar ke? Mampu aku, kau tahu tak? Kalau malam-malam tak apa aku jerit pasal aku tutup belakang pintu rumah aku ni ha. Jadi siang-siang tak boleh jerit, kau faham-faham je lah. Jadi tu orang pun dah azan kat luar. Jadi mak dia mengamuk, siapa bunuh anak aku? Asim bin Thabit, celaka. Mengamuk dia. Dia pun bersumpah dengan Tuhan Lata dan Uzza, aku akan bunuh Asim bin Thabit, aku akan bunuh dia. Dia kata apa? Wa atadha qifa ra'si litashraba fihi al-khamra, thumma nadharat lima ya'siruhu aw yaqtulu wa ya'ti bi ra'sihi an tu'tiyahu ma yasha' min munfisil mal. Dan Sulafah bin Sa'd telah berjanji, sesiapa yang berjaya menawan, menangkap ataupun membunuh Asim bin Thabit akan digunakan hadiah yang lumayan banget loh. Hadiah yang lumayan akan diberikan kepada pembunuh Asim bin Thabit. Dan dia berjanji untuk apa? Untuk dia penggal, dia akan kerat kepala Asim bin Thabit. Bila dia kerat kepala Asim bin Thabit, dia ambil kepala ni, dia akan pecahkan kepala ni, tinggalkan tengkorak, dia akan buang otak. Tengkorak tu dia akan letak arak, dia minum arak pakai tengkorak. Kau brutal gila. Kan makcik ni punya brutal, kau tu tak? Nak minum arak pakai tengkorak dengan darah-darah. Ni cerita zaman jahilah. Memang brutal, tahap dewa lah aku cakap kau. Jadi dia bernazar, siapa yang berjaya menangkap Asim bin Thabit, hidup atau mati, mati pun tak apa, aku akan bagi hadiah yang lumayan. Dan aku berjanji, aku akan penggal kepala dia, aku akan pecahkan tengkorak dia, aku akan minum arak dengan tengkorak dia. Gila kau. Fasha khabaru nazara min qurafi Quraisyin. Berita ini tersebar di kalangan orang Quraisy tentang tawaran lumayan yang gila-gila balik bayar ni daripada Sulafah bin Sa'd. Wa ja'ala kullu fatan min fityani Makkah yatamanna an law zafira bi Asim bin Thabit faqad wa qaddama ra'sahu li Sulafah la'allahu yakunu al-faiz bi jaizatiha. Menyebabkan pemuda-pemuda Quraisy sebut pakat berangan belaka, kita akan cari Asim bin Thabit, kita akan tangkap dia, kita akan bunuh dia, dan kita akan pastikan kita dapat hadiah yang lumayan. Dan kita akan melihat bagaimana Sulafah bin Sa'd minum arak dengan tengkorak dia. Kau gila lah. Adal muslimu ilal madinati ba'da Uhudin. Apa cerita tentera Islam di Madinah? Tentera Islam pulang ke Madinah lepas habis perang Uhud. Wa ja'alu yatadhakaruna al-ma'rakata wa ma kana fiha. Dan mereka membuat kita postmortem tentang peperangan Uhud, kekalahan yang diorang alami. Wa yatarahamuna 'alal abtal alladhina tushidu. Dan mereka berdoa kepada Allah, semoga Allah merahmati seluruh para syuhada yang meninggal, yang syahid dalam peperangan Uhud. Antara siapa dia? Antara ialah Sayyidina Hamzah, pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibunuh oleh Wahsy bin Harbin. Wahsy bin Harbin
Pembunuh Hamzah ni akhirnya juga masuk Islam bila pada tahun 8 Hijrah. Wa inawihuna bil kumati alladhina ablaw wa jaladu fadzakaru fi man dzakarahum. Jadi dia pun buat puas muatam, semoga Allah merahmati almarhum yang syahid dan sebagainya. Adalah silap-silap yang perlu kita perbetulkan. Dalam ramai-ramai cerita ni dia orang sebut satu nama. Tapi kan hebat seorang kawan kita. Siapa dia? Kau tak tahu ke? Siapa dia? Orang dah viral kau tu cerita. Siapa dia? Asim bin Thabit. Asim bin Thabit? Apa cerita Asim bin Thabit? Wa ajibu kaifa ittafaqa lahu ayurdiya thalathata ikhwati min baitin wahid min jumlati man ardahum. Sebab apa hebat dia ni? Orang kata kau tahu tak? Dia seorang lawan 3 beradik. 3 beradik. Kau bang, kalau kau lawan orang, ni pengalaman aku bergaduh. Cewa, tak adalah. Kau kalau lawan orang, dan kau lawan, yang 3 orang ni bukan adik-beradik tau. Member kan. Dia akan pertahankan juga member dia 3 orang, tapi tak macam adik-beradik kan. Kalau adik, oh itu abang aku, oh ini adik aku. Dia pertahankan habis-habisan. Biarlah. Pasal kau adik-beradik, kau akan pertahankan adik-beradik kau. Tapi kalau kau lawan tu dengan 3 sekawan, kawan dia dah kalah, bla bla, mampu aku nak tunggu lama, belan. Tak apa pasal aku kena tak pasal. Ni 3 beradik, dalam 3 beradik. Arab pula tu. Kau tahu tak Arab panggil macam mana? Arab dia punya asabiah dia punya keras kepala dia punya macam cerita lah. Jadi wajibu kaifa ittafaqa lahu, dan dia orang pelik kenapa bagaimana hebatnya Asim bin Thabit berjaya membunuh 3 beradik ni. Faqala qailun minhum wa hal min dhalika min ajabin. Lalu ada seorang kata, seorang sahabat menyampuk, kenapa kau rasa pelik? Peliklah, lawan 3 orang, 3 dibunuh. Lalu kawan ni kata apa? Afala tadhkuruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alana qubaila badrin kaifa tuqatilun. Kau lupa? Lupa apa? Sebelum perang Badar, kita pernah tanya Nabi SAW. Kita kata ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kita nak berperang nanti? Ini sebelum perang Badar, bukan perang Uhud. Ini cerita perang Badar pada tahun 2 Hijrah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ini first time peperangan besar tau. Kalau berperang nanti, macam mana nak lawan? Maka bila ditanya pada Nabi, Nabi tak jawab. Bangkit Asim bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu wa akhadha qawsahu biyadihi. Dia pun ambil qaus, panah, busur panah dia ambil. Dia kata apa? Begini caranya, aku nak ajar korang cara lawan. Idza kana al-qawmu qariban min 100 zira'in kana ramyu bisiham. Ini cara orang lawan, cara orang zaman dulu lawan. Ya, apa kata Asim bin Thabit? Kalau musuh berkedudukan antara kita dengan musuh ni 100 zira', lebih kurang 100 hasta, 100 meter, 100 hasta lah. Ni satu ni satu hasta ni. Ni satu hasta ni. Ya, 100 hasta. Kalau musuh berkedudukan 100 hasta, bubuhlah 100 meter. Kana ra'yu bisiham. Cara lawannya pakai panah. Jadi kalau kita musuh 100 meter pakai panah. Itu zaman dulu lah. Zaman sekarang pakai pistol lah bang. Barang panah. Fa idza danaw hatta tanaluhum rimah kanatil muda'asatu illa an tataqassaf ar-rimah. Apabila musuh makin rapat dia kata, sehingga kedudukan kita dengan musuh lebih kurang sepanjang tombak, maka lawannya dengan tombak. Kalau musuh tu dia punya depa dia dengan kita tu sepanjang ar-rimah, tombak, maka cara lawan dengan tombak juga. Fa idza danau wa idza taqassafat ar-rimah, apabila kau dah lawan dengan panah, tiba-tiba panah patah, makna musuh semakin hampir, ketika itulah wa akhadna suyufa wa kanatil mujaladatu, ketika itulah baru kau lawan pakai pedang. Baru kau lawan pakai pedang. Jadi step dia apa? Kalau musuh contoh 100 meter, lawan pakai panah. Kalau musuh hampir sekadar tombak, lawan dengan tombak. Kalau tombak pun dah patah, masuk kau smack down dengan pedang pula. Mana pedang kau Asifullah? Biarlah dulu. Okey. Al-ma'u. Qala. Maka bila Nabi dengar taklimat Asim bin Thabit sebelum perang Badar, maka Nabi kata apa? Ini hadis Nabi kata apa? Hakadzal harbu man qatala falyuqatil kama yuqatil Asim bin Thabit. Keluar dah pedang pun. Tededeng. Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam?
Maka Nabi kata begitulah. Barang siapa yang nak berperang, maka hendaklah dia berperang dengan kaedah Asim bin Thabit. Macam mana? Macam tadi kan, 100 meter dengan panah. Kalau dekat, dengan tombak. Bila musuh lagi dekat, ya, panah. Gitu. Alright, balik ke cerita kita. Lam yamdi ghairu qalilin hatta Uhud hatta intadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittata min kirami sahabati li ba'thi min bu'uthihi. Tak lama kemudian lepas pada perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan beberapa orang sahabat dengan ada satu urusan. Beberapa orang sahabat ini Nabi hantar yang diketahui oleh Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Jazakillahu khairan. Bismillah. فمضى النفر الأخيار لإنفاذ ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kumpulan yang terpilih, yang beruntung. Sebab apa? Sebab mereka pilihan Nabi. Nabi pilih ni bukan sebarangan tau. Kalau Nabi pilih tu kau terbaik lah. Terbaik kau ni. Lalu mereka dipilih oleh Rasulullah SAW untuk pergi menyelesaikan satu misi. Ya? Satu mission impossible. Ketuanya siapa dia? Asim bin Thabit. وفيما هم في بعض الطريق بين عسفان ومكة علمت بهم جماعة من هذيل فهبوا نحوهم مسرعين وأحاطوا بهم إحاطة القيد بالعنق. Setelah beberapa lama perjalanan, beberapa orang sahabat yang tak ramai ni, mereka sampai di sebuah lokasi bernama Usfan. Sebuah lokasi bernama Usfan yang terletak antara Madinah dengan Makkah. Sampai dekat situ, rupa-rupanya pergerakan para sahabat Nabi ini telah diintai oleh satu kabilah bernama Huzail. Huzail ni masa ni kabilah yang jahat lah, kabilah kafir, yang memang benci kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini cerita zaman jahiliah dululah, atau zaman Nabi SAW. Tapi sebagai sedikit perkongsian, kabilah Huzail ni tak lama masuk Islam, jadi orang baik belaka. Al-Imam Syafi'i belajar bahasa Arab dengan kabilah Huzail ini selama lebih kurang 9 tahun. Kau bayang Imam Syafi'i ni orang mana bang? Jawa, Banjar, Minangkabau, Lahabau, kan? Orang Imam Syafi'i ni orang Mekah, kan, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah cerita itu kan, moyang bernama Sa'ib, nama moyang Imam Syafi'i. Setara Imam Syafi'i itu yang dah memang orang Arab pun masih belajar bahasa Arab. Bukan belajar sahaja, belajar dengan kabilah Huzail selama 9 tahun. Sebab tu bila ada kawan-kawan FB minta anda mengajar bahasa Arab dekat FB Live, aku malas nak ngajar. Kau 9 tahun, kau nak tahan 9 tahun? Meninggal kau. Memang confirm lari lah korang. Bukan korang, aku lari dulu. Okey, balik ke cerita kita. Sekali sahabat ni tengok-tengok, pergerakan diorang telah dikepung oleh kabilah Huzail. Allahu Akbar. Macam mana ni? Tentera Islam sikit, ada berapa orang aja. Orang Huzail ramai gila. Berapa orang? 7 orang, confirm. 7 orang, saya follow kata 7 orang. Bila 7 orang kena kepung, ketika itulah ketua tentera Islam Asim bin Thabit famtashaqa Asim wa ma ma'u busuyufahum wa hamu bimunazati mutbiqina alaihim. Tentera Islam pun mula menghunuskan pedang. 7 orang nak lawan beratus gota. Hunuskan pedang. Biar kita mati tak apa. Biar kita mati. Faqala lahumul Huzaliyun. Lalu apa kata geng-geng Huzali yang kepung tentera Islam? 7 orang sahabat ni Dia kata apa? Innakum la qibala lakum bina wa inna ashabu hadhihi diyari wa jam'una kathirun wa ghafirun wa jam'ukum qalilun wa dhailun. Kata geng-geng Huzail, tak payah lawan lah bro, tak payah lawan tak balik modal. Kau memang kalah punya kita orang ramai tu tak. Korang berapa orang? Kau 7 orang ciput. Kita ni ramai beratus. Kau nak lawan, balik awal kau orang. Tak payahlah, kau berangan aje lah. Kata geng-geng Huzail. Dia kata apa lagi? Thumma innana wa rabbil ka'bati. Dan sesungguhnya demi Tuhan Kaabah. Ni kata geng-geng Huzail lah. Ni geng-geng ni kelentong belaka ni, geng-geng spin kuat ni. Ini semua geng kencing belaka ni Dia kata apa? La nuridu minkum syaran idza istaslamtum lana. Kalau kamu semua menyerah, kami akan jaga kamu, kami tak akan apa-apakan kamu. Walakum ala dzalika ahdullah wa mithaquhu.
dan kami berjanji dengan nama Allah. Satu perangai orang kafir zaman dulu, walaupun dia orang kafir, tapi kalau dia orang bersumpah, mesti nama Allah ada. Wallahi wa tallahi, wallat wal uzza pun ada juga. Tapi nama Allah ada juga. Dia orang ni tahu Allah ada, tapi dia tidak mengesakan Allah. Kafirlah dia orang ni. Jadi dia kata apa? Demi Tuhan Kaabah, kami takkan apa-apakan kamu. Korang menyerah je lah, jangan lawan. Kalau lawan memang mati korang. Korang 7 orang je pun, tak payahlah. Gitu. Masa itulah para sahabat 7 orang ni, macam mana? Sempat bermeeting, bermesyuarat. Faja'ala sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ba'dhum ila ba'din ka'annahum yatashawarun. Maka sahabat bincang, macam mana? Nak lawan ke tidak ni? Faltafata 'Asim ila ashabihi. Apa kata ketua sahabat 7 orang ni? Asim kata apa? Amma ana. Aku. Fala anzilu fi dhimati musyrikin. Aku tak percaya kepada orang kafir. Aku takkan percaya kepada orang musyrikin. Aku tak percaya. Ini prinsip sahabat. Waktu kita jangan percaya dengan orang kafir ni. Orang kafir ni, sikit-sikit boleh lah. Jangan lebih-lebih. Ni tak. Ada mangkuk ayun kata apa? Dia kata apa? Orang kafir yang amanah lagi bagus daripada orang Islam yang tak amanah. Itu perkataan Syiah. Kau tahu tak? Syiah. Mudah PH dah kalah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kalah PH. Percaya sangat. Itu punya tu yang ambil Menteri Kewangan kafir tu. Lalas ke mana bercerita? Kata duit tak ada lah, apa tak ada. Sekarang COVID, elok-elok je kerajaan boleh bagi duit. Berlambak lagi duit. Sebab apa? Itulah kau percaya sangat dekat kafir. Goblok. Geram laku ni Tak apa, nak marah sebelum raya tak apa. Sebelum raya, sebelum Ramadan. Dan Ramadan tu tak boleh nak marah sangat. Ala kulli hal, apa kata Asim bin Thabit, aku tak percaya dengan orang kafir. Waktu kita dengan orang kafir ni berkawan, ada gap kan. Jangan nak agak-agak lah. Kawan biasa okey, nak percaya sangat pun agak-agak lah orang kata. Jadi apa kata Asim? Aku takkan menyerah. Aku takkan menyerah. Lepas tu apa kata Asim? Aku dapat berita. Sulafah bin Sa'ad, perempuan tu. Ingat lagi Sulafah bin Sa'ad kan? Yang suami dia mati, anak dia mati, 3 orang tu kan? Kilab, Julas dengan apa seekor lagi tu. 3-3 ni mati. Aku dah dapat berita. Dah viral dah. Sulafah bintu Sa'ad kata apa? Dia akan kalau dapat aku, dia akan minum arak dengan tengkorak aku. Lalu Asim bin Thabit buat keputusan, aku akan lawan Huzail habis-habisan. Aku tak percaya dengan kafir ni. Lalu sebelum dia lawan, dia berdoa. Apa doa Asim bin Thabit? Allahumma inni ahma lidinika wa udafi'u anhu. Ya Allah, sesungguhnya aku mempertahankan agama Engkau ya Allah. Fahmi lahmi wa azmi wala tazfir bihima ahadan min a'da'illahi. Ya Allah, apabila aku menjaga agama Engkau, maka Kau peliharalah dagingku, tulangku, dan jangan Kau izinkan orang kafir menyentuhnya ya Allah. Tuzfir mana berjaya tangkap ke, nak ambil jenazah. Kalau aku mati tak apa, aku syahid aku redha, aku no problem. Kalau aku syahid aku redha kalau aku syahid. Tapi ya Allah, jangan izinkan orang kafir pegang jenazah aku ni. Itu doa Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Thumma kara 'ala al-Hudhaliyin. Tiba-tiba apa nama Asim bin Thabit marah. Allah, dia seorang lawan belaka tu, dia pun marah lawan. Thumma kara 'ala al-Hudhaliyin wa tabi'a husnani min ashabihi. Bila dia lawan 2 orang kawan dia kan ada 7 orang kan? 7 orang. Asim, lepas tu ada lagi 2 orang kawan ni, 3 ni sama dengan dia nak lawan. Wahuma Marsad al-Ghanawi wa Khalid al-Laythi wa zalu yuqatiluna hatta sari'u wahidan ba'da akhar. Jadi lawan-lawan 3 syahid. 3 syahid. Asim pun syahid, apa nama Khalid al-Laythi pun syahid, Marsad al-Ghanawi pun 3 syahid. Tinggal lagi 4 orang. Wa amma nafar al-thalath al-akharun. Ada kata 8, ada kata 7, ada kata 6. Kita ambil dari riwayat kata 6 orang. Riwayat kau ada kurang sikit. Wa amma nafaru thalatha, lagi 3 orang min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ni siapa dia? Abdullah bin Tariq wa Zaid bin Dusunah wa Khubayb bin Adi faqad istaslamu li asirihim fama labitha al-Hudhaliyyin an ghadaru bihim syarra ghadwatin.
Lagi 3 orang sahabat tak boleh buat apa, terpaksa menyerah, nak lawan pun tak mampu. Akhirnya mereka ditangkap oleh Huzaliyun, dan 3 ini pun dibunuh juga radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Syahid. Kau tengok Nabi SAW pilih 6 orang ni untuk buat satu misi. Pilihan Nabi ni bukan sembarangan, pilihan terbaik. Tiba-tiba ditadikan Allah 6 orang ni berhadapan dengan ujian yang berat, dan 6 orang syahid. Allahu Akbar. Syukur pada Allah. Allah kurniakan syahid kepada mereka. Lepas tu kadang-kadang anda respect dengan kawan-kawan kita yang buat kerja NGO ni kan. Macam, yelah sahabat-sahabat kami Muslim Care kan, buat kerja NGO ni musim-musim COVID-19 ni berisiko. Dan juga frontliner, semua-semualah, doktor ke nurse, semua berisiko belaka. Tapi anak tanya dia orang kan, korang ni tak takut ke? Dia kata apa? Ustaz doakan kita dapat syahid. Apa? Insaf aku. Syahid terus. Syahid apa? Syahid akhirat. Kok kalau mati dengan COVID, syahid kita orang Ustaz. Alamak. Insaf aku. Aku yang mengajar hari-hari pun penakut nak mampus. Kau tahu tak? Dia orang ni niat dah. Kita orang buat kerja kemanusiaan ni, hantar bantuan ni, kot kalau kenakan kita orang redha dapat syahid akhirat. Allahu Akbar. Seram aku dengar. Kau tahu tak? Aku ni ngajar je berani. Sabar je dia. Okey, balik. Yelah, kalau aku syahid, siapa nak ajar korang? Kau kena ingat tu kau kena ingat. Kalau dia orang syahid tak apa, dia orang tak ngajar. Tapi kalau aku syahid, siapa nak ajar korang? Tengah hari ni, siapa nak ngajar? Maghrib, siapa nak ngajar? Alasan. Lam yakul Huzaliyun fi badil amri ya'lamuna ana Asim bin Thabit huwa ahadu qatlahum falamma arafu dhalika farihu bihi ashadda al-farahi wa mannu li anfusihim bijazil ata'. Apabila tentera Huzail ni berjaya membunuh 6 orang sahabat, dia pun tengok. Dia orang tak tahu langsung dalam 6 sahabat yang syahid, rupa-rupanya ada seorang yang wanted, yang sangat-sangat dikendaki oleh Sulafah bin apa nama dia? Sulafah bin apa? Bin Sa'ad. Sulafah bin Sa'ad. Dia nak sangat. Siapa dia? Asim bin Thabit. Tiba-tiba dengar berita Asim bin Thabit ada. Fala gharwah alam takun Sulafah bintu Sa'ad qad nazarat in hiya zafirat bi Asim bin Thabit an tashrab fi qif ra's al-khamra alam takun qad ja'al al-iman ta'ti bihi hayyan aw maitan ma yasha' min malin. Tersebar tiba-tiba, tengok dalam jenazah sahabat-sahabat ini ada Asim bin Thabit. Wah, sukalah dia orang. Oh, ni korangnya yang Sulafah bin Sa'ad cari tu. Dia kata siapa berjaya bunuh, kita nak bagi hadiah yang luar biasa banget loh. Banget sangat. Lam yamdi ala masa Asim bin Thabit bid'a sa'atin hatta alimat Quraisy bimaqtalihi faqad kana Huzailun tuqimu qariban min Makkah. Sekejap aja berita tentang kematian tentera Islam tersebar di seluruh kota Mekah. Huzail ni pula kabilah yang duduk dekat pinggiran Mekah. Contoh macam kita orang kat Shah Alam kan. Shah Alam ni pinggiran Shah Alam apa dia? Batu Tiga contoh Bandar Kelang tu. Tu pinggiran orang kata kan. Jadi tersebar viral. Oh, orang-orang Mekah, kita berjaya bunuh orang Islam 6 orang. Dalam ramai-ramai 6 orang ni ada seorang yang paling dikendaki. Siapa dia? Asim bin Thabit. فأرسل زعماء قريش رسولا من عندهم إلى قتلة عاصم يطلبون منهم رأسه ليطفئوا به غلة سلافة بن سعد ويبيدوا قسمها ويخفف بعض أحزانها عن أولادها 3 وحملوا رسول مالا وفيرا وأمره أن يبذله للهذليين بسخاء لقاء رأس عاصم. Berita tersebar, Sulafah bin Sa'ad, dia ni perempuan ni datin, kau tahu kaya masuk, niaga apa tak tahu, niaga tapoi ke niaga baju ke Wallahualam, ke raya Wallahualam lah. Dia ni banyak duit. Lepas tu ada pula mak datin Quraisy yang bengong-bengong ni bagi lagi duit. Bagus, bravo. Engkau akan laksanakan sumpah engkau akan dapat kepala Asim. Engkau akan minum arak dengan kepala Asim. Kau akan curah air tengkorak Asim. Kau akan minum. Lebih kurang gitulah. Bagi duit. Seronok. Kabilah Huzail pun seronok. Sebab apa? Kaya. Qamal Huzaliyun ila jasadi Asim bin Thabit liyafsilu anhu ra'sahu. Setelah beberapa lama kemudian, datang orang Quraisy bawa duit, bawa semua, bawa hadiah kan, bagi dekat Huzali. Jadi dia kata, okey, sekarang kita nak bagi duit, serahkan kepada kami. Mana dia? Mayat Asim bin Thabit. Dia kata tu kat sana. Pergi ambil.
Orang-orang Huzali ni pun pergi dekat jenazah, nak ambil jenazah Asim bin Sabit untuk apa? Dipenggal kepala Asim bin Sabit. Tiba-tiba apa yang berlaku? Faiza bi asrabin nahli wa jama'ati zanabir qad hattat alaihi wa ahata bihi min kulli janibin. Tiba-tiba tak semena-mena kau tahu, dia sampai dekat jenazah tu, ada apa? Ada tebuan, ada lebah banyak. Beribu-ribu lebah. Main mana tebuan, main mana lebah. Allah, tengah-tengah padang pasir, pokok. Lebah pokok tualang tak ada, pokok rambutan tak ada pokok. Datang. Tiba-tiba datang. Lebah ni, rambutan pula. Lebah dengan tebuan ni, zanabil ni, punya banyak ni, beribu mengelilingi jenazah Asim bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. فكانوا كلما راموا الاقتراب من جثتي طارت في وجوههم. Setiap kali orang kafir Quraisy, orang Huzan cuba nak tarik jenazah, cuba nak datang penyengat. Penyengat serang. Kau tahulah penyengat serang apa, baik punya. Ana masa kecil dulu pernah lah ada pengalaman kena apa nama? Kena tebuan dekat belakang ni. Berdengung kau tahu tak? Tebuan penyengat ni natang tu kecil, lagi kecil macam aku ni kecil. Dia sangat kau tu macam kena tukul besi kelak. Berdengung kepala kau. Jadi bila diorang dekat je nak ambil jenazah Asim bin Sabit, setebuan lebah sang. Kau pun jet lagi kau. Wala daghathum fi uyutim wajibahihim. Habis kena tengah kat muka pun tahan kira. Masuk dalam suar macam kau masuk dalam suar panjang cerita bang. Melompat-lompat. فلما يئسوا من الوصول إليه بعد أن حاولوا ذلك الكرة والكرة قال بعض لبعض. Sekali diorang tak berjaya nak ambil jenazah Asim bin Sabit, sebab apa? Kena kejar dengan apa nama ni, lebah dengan tebuan. Habis tak boleh, macam mana? Lalu apa kata seorang ni? Letih kita gini, macam mana tiba-tiba datang lebah, tak pernah. Aku tak faham macam mana lebah datang ni. Bodoh datang ini tentera Allah, tahu tak? Macam COVID-19 lah. COVID-19 tu tentera Allah lah, bodoh COVID-19 tu tentera Allah. Allah hantar kepada kita supaya kita ni sedar diri sikit, supaya kita muhasabah diri kita, supaya dunia ni relax, tenang, tak ada aktiviti, kilang-kilang tutup, tidak berlaku pencemaran udara kan, ozon dipelihara balik semula. Itu sebab COVID-19 besar. Fadilat COVID-19 memanglah ada orang terkorban, tapi di waktu yang sama ada hikmah-hikmah yang lain. Yang mak bapak, yang bapak tak pernah jadi imam semua hidup, tiba-tiba jadi imam kat rumah. Kau ambil kau. Ni pula nak tarawih ni kan. Nak Ramadan, tak pasal-pasal bapak kena sembahyang tarawih jadi imam. Menggigil bapak kau. Selama ni abah relax. Abah biar lu, relax. Sekarang ambil kau. Adalah hikmah Allah nak tarbiyah diri kita ni. Jadi dia kata macam mana? Aduh, letih kita macam ni. Tak apa. Da'uhu hatta yajinna alaihi lailu. Fa inna zanabira idza halla zalam jalad anhu wa halathum wa halathu lakum. Thumma jalasu yantaziruna ghayra ba'id. Dia kata gini. Kita tunggu malam ni. Malam biasa lebah balik kot. Lebah balik office hour. Kan, lebah tebuan ni malam dia pun letih juga. Dia pun nak balik kampung juga, nak balik rumah. Dia pun ada PKP juga. Kita tunggulah malam kot. Kok malam nanti mungkin lebah dah tak ada, kita ambil jenazahnya. Okey, cantik. Dia pun tunggu sampailah maghrib. Gelap. Tiba-tiba apa yang berlaku? Jeng. Lakinnahu ma kana yansarimu an-naharu wa yubilu al-lailu hatta talabadat as-samaa'u bil ghuyum al-kathifati dukn wal-ra'd wal-jaw wa-ar'ada al-jaw wa azmat وانهمر المطر انحمارا لم يشهد له المعمرون مثيلا منذ وجدوا على تلك الأرض. Dia kata apa? Tiba-tiba kau tahu, eloknya matahari tenggelam matahari masuk maghrib, tiba-tiba datang awan mendung, awan gelap. Apa hal pula awan gelap ni? Tiba-tiba kilat. Halilintar pula. Datang halilintar, ribut taufan, datang apa nama, hujan. Betul lah. Nah, ributnya, hujannya, halilintar petik. Tak pernah berlaku dekat padang pasir kau tahu.
Geng-geng Quraisy Huzail bila tengok ribut peti lari bersepak, kau nak mampus tunggu, kau nak peti, tak pasal kau. Bersepak lari. Dia kata apa? Kita tunggu besok pagi kita ambil jenazah ni. Wa sur'ana ma salati syi'ab wa amtalatil bitah wa umuzul awdiyati wa iqtasal bintaqa sayl kasayl al-arami falamma balaja subhu qamat Huzail tabhath an jasadi Asim fi kulli makan falam taqif ala atharin. Malam tu hujan lebat, dia amat lebat, dengan petir, dengan kilat, dengan ribut, dengan halilintar, semuanya komplit, banjir kawasan tu. Keesokan harinya geng ikut bila Huzail bangkit. Okey pula cuaca hari ni terang aja. Jom pergi tengok mana jenazah Asim bin Thabit. Cepat ambil. Kepala tu penting tu, nak dapat hadiah ni. Pergi kau tahu tak apa yang berlaku? Tengok dah tak ada dah mayat Asim bin Thabit. Padang pasir semalam tu clear, tak ada. Mana mayat Asim bin Thabit? Tak ada, tak jumpa. Wa madha bihi ila haitsu la ya'lamun. Tak tahu ke mana jenazah dia, dihanyutkan oleh banjir besar. Kenapa? Falaqad istajaba Allahu da'wata Asim bin Thabit fahama jasadahu tahir min ayumathila bihi. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah makbulkan doa Asim bin Thabit, kan? Ingat apa dia doa? Sebelum dia mati dia kata apa? Allahumma inni ahma lidinika wa udafi' anhu fahmi lahmi wa azmi. Ya Allah, aku pertahankan agamamu ya Allah. Aku pertahankan kesucian akidah ini ya Allah. Maka kau peliharalah darahku, dagingku, tulangku. Jangan kau izinkan orang kafir menyentuhnya ya Allah. Maka Allah makbulkan doa Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dan Allah Taala pelihara kepalanya daripada dipenggal dan dihadiahkan kepada apa nama makcik tu? Sulafah bin Sa'ad, mak lampir Quraisy. Maka Allah bintu Sa'ad, ya, Allah Taala selamatkan kepala Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ya, sebab itulah ini apa yang Allah Taala sebut dalam Quran, kan, in tansurullaha yansurkum. Jikalau kamu membantu Allah, Allah pasti membantu kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah Taala akan tetapkan pendirian kamu. Ya, Allah pelihara jenazah Asim bin Thabit daripada diapa-apakan oleh geng-geng Quraisy. Okey, begitulah kisah kita pada petang ini. Sedikit kisah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Antara sahabat yang sampai sekarang tak tahu mana kubur dia. Ya, ni antara sahabat yang sampai sekarang tak tahu mana kubur dia, tak jumpa kubur dia. Wallahu alam. Antaranya kubur siapa lagi? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, orang tak tahu mana kuburnya. Ada kata dekat Iraq lah, ada kata dekat, tak tahu, wallahu alam. Dirahsiakan kubur Sayyidina Ali. Sebab apa? Zaman dulu kalau kubur Ali tu orang tahu, geng-geng Khawarij akan datang korek kubur Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Alright. Okey, sekadar itulah sedikit perkongsian kita pada petang ini. Jadi petang ni tak ada kuis tau. Petang ni tak ada kuis. Cuma ada soalan lah. Nak tengok soalan ni, kita raikan soalan-soalan. Pukul 2 aku berhenti lah. Kalau ada soalan ni, kuliah Zohor ni bukan hari-hari, ini kuliah permintaan. Ya, kalau ada kuliah maghrib kita insya-Allah maintain. Nanti kalau time Ramadan nanti kita buat tazkirah lepas tarawih lebih kurang lah. Kau habis lebih kurang 9.30 kan? 9.30 kita start lah kita punya tazkirah. Pernah dengar ceramah ustaz kalau tak kuliah duha. Yelah tu. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita jumpa Ramadan lagi 3 hari insyaAllah. Terima kasih. Macam tengok movie, meme lah. Cerita ni bukan main-main, bukan boleh cerita macam-macam surat khabar. Cerita kena sound effect bang, baru real. Zohor memanglah Tok Imam kena jadi imam. Okey. Ada tak? Sekejap Tadi ada je tak ada.
Okey. Mungkin terima kasih daripada sahabat kita dari Indonesia. Okey, tak apa. Nanti kalau ada soalan nanti Ana jawab. Okey. Sehingga bertemu lagi. Oh, ada soalan lah tu. Dia tanya, apa makanan sunnah yang baik untuk cegah COVID-19? Itulah amalkan habatus sauda. Yang Nabi kata al-habatus sauda shifaun min kulli da illa as-sam. Ya, habatus sauda ni Nabi kata penyembuh segala penyakit kecuali mati. Elok amalkan habatus sauda. InsyaAllah bila kita amalkan habatus sauda, Allah pelihara kita insyaAllah, ya. Terima kasih. Cek model jam malam kau ni. Aku jam murah je. Jam beli kat pasar malam je. Sahabat semangat berjihad nak syahid Ustaz. Kita hari ni nak semangat jihad macam mana? Kita hari ni nak semangat jihad macam mana Ustaz? Tambah sekarang PKP. Asyik makan aja. Makan tu yelah, makan je lah. Alright, terima kasih jadi kepada follower yang baru tengok live pada tengah hari ni. Untuk makluman, Ana ada buat kuliah tiap-tiap malam lepas pukul 8 pukul 8 setiap malam. Minsyam yang Ustaz doa sama. Kalau kau jumpa Minsyam kat mana-mana kedai, tu dia lah tu. Minsyam tu lah tu. Tak ada dah dalam dunia ni yang jenama Minsyam satu-satu tu je. Jenama Minsyam kan. Mana tak jenama dia. Kita simpan dah. Alright. Kita nak sembahyang Zuhur ya. Anak pun nak sembahyang Zuhur ni. Kejap lagi ni. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Di lain hari. Malam ni kita jumpa ya. Malam ni sambungan apa dia? Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Tata. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Takbir. Allah, pandai kau takbir. Okey, jumpa malam ni pukul 8.